Mula-mula dia tak ada jawapan, tapi datang laduni. Sebab kita cerita pasal ilmu laduni kan. Antara lain perkara yang kita sentuh ialah tentang hati kita. Rata-rata kita ni semua dapat ilmu ilham, ilmu laduni, tapi markah kita tu sikit, menyebabkan kita ni tak dipanggil orang yang berilmu laduni. Macam kita bagi contoh hari tu, mental. Semua kita ada masalah mental, tapi orang tak kata kita ni sakit mental. Contohnya masa kita tengah marah, hilang sebahagian kita punya kewarasan. Benda yang kita tak buat pun kita buat, kan? Kita tak pernah pukul orang, tapi sebab marah tadi pukul orang. Hilang sedikit kewarasan kita. Maksudnya mental lah tu. Tapi kita tak dikelaskan ke dalam golongan orang mental. Sebab apa? Mental kita tu sikit je. Kalau mental kita tu banyak, barulah orang kata dia tu sakit mental. Sama juga dengan ilmu laduni. Kalau nak dikirakan, semua manusia ni dia dapat ilmu ilham, dapat ilmu laduni, tapi sikit-sikit, tak banyak, tak kuat, menjadikan kita ni tak disebut orang berilmu laduni. Jadi yang berilmu laduni ni ulama-ulama, wali-wali Allah. Kita dapat tapi tak mencapai taraf itu, walaupun dapat. Jadi kita nak faham, kita bagi contoh. Contoh yang kita ambil ialah batu permata yang bernama baiduri. Baiduri ni biasa orang potong, dia bujur telur, dan kalau diletak di tengah-tengah surau ni, dia akan tangkap semua warna keliling ni. Jadi nampak cantik, berkilat memancar-mancar. Kalau ada warna biru, dalam tu ada warna biru, bintik-bintik cantik, berkilat. Ada warna oranye, dalam tu ada oranye. Ada warna putih, dalam tu putih. Jadi cantiklah batu tu. Macam mana batu ni boleh tangkap semua warna keliling dia? Sebab dia tu bersih, dia tak ada sebarang kotoran. Macam itulah hati manusia. Kalau hati dia tu bersih daripada sifat-sifat tak elok ni, maksudnya sifat mazmumah tak ada lah. Dia bersih macam batu baiduri tadi, dia boleh tangkap ehwal-ehwal daripada alam ghaib sana. Tu ulama-ulama ni, wali-wali Allah kan hati dia bersih daripada hati kita. Hati mereka ni banyak bersih, menyebabkan benda-benda yang dipancarkan dari alam ghaib tu dia dapat terima. Tu yang kata berilmu laduni. Yang kita ni baiduri juga hati kita, tapi hati kita ni dah bersalut dengan sifat-sifat mazmumah. Kita dah buat dosa kan, satu dosa satu titik. Jadi apa yang dipancarkan dari alam ghaib sana, kita tak boleh dapat sikit. Seumpama kita punya baiduri ni tadi jatuh ke dalam selut, jatuh ke dalam lumpur. Bila kita ambil, kita letak di tengah surau ni, dia tak boleh nak tangkap keliling. Jadi terhijab, dia tak boleh dapat benda-benda yang ghaib ni, tak boleh dapat. Tapi kalau wali-wali, ulama-ulama yang terpilih, dia hati dia bersih macam cermin. Seolah-olah satu cermin bulat, apa yang datang dari alam ghaib tu semua sampai. Tu yang dikatakan dapat ilmu laduni. Imam Ghazali dia bagi contoh, hati kita ni seumpama satu cermin yang dia menerima suluhan daripada satu lampu yang ghaib. Lampu ghaib ni lampu dari alam ghaib. Dia suluh kat hati kita, sepatutnya kita dapat, tapi kita gagal dapat, sebab hati kita ni bersarang dengan sifat-sifat mazmumah. Kemudian kita bincang tentang syahadah. Syahadah kita ni sepatutnya sampailah ke peringkat syuhud, sampailah ke peringkat musyahadah. Tapi biasanya taraf kita orang awam ni, kita sampai ke peringkat aku tahu tidak ada Tuhan selain Allah, aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah, aku percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tak sampai ke peringkat aku bersaksi. Sebab bersaksi itu peringkat dia peringkat tinggi. Kemudian Tuhan yang Esa. Kita kata kita sembah Tuhan yang Esa. Apakah maksud Esa tu? Nanti lama-kelamaan kita akan sampai juga bahagiannya. Esa Allah ni dari segi apa? Kita nak mengesakan Allah, dia dari segi 4 segi. Yang pertama dari segi af'al Allah. Kita esakan af'al Allah tu ada ilmu dia. Af'al ni maksud dia perbuatan lah, perlakuan. Perlakuan Allah tu kita esakan, baru satu bahagian. Kemudian kita esakan dia punya asma'. Asma' ni nama-nama Allah. Nama-nama lah. Nama-nama, kita esakan nama-nama ni, dah satu bahagian lagi. Kemudian kita kena esakan sifat dia, sifat Allah, satu bahagian lagi. Yang terakhir kena esakan zat Allah, satu bahagian lagi. Dah esa, kita berjaya mengesakan empat-empat ni, barulah jelas, terang lagi bersuluh
Macam mana yang dikatakan Allah tu Esa? Kalau tidak, macam taraf kita sekarang ni, kita cuma mengaku lah, dah lulus dah. Dah lulus dah. Bukan kata tak tahu tu jadi salah pula, dah lulus dah. Cuma kita nak dari segi peningkatan makam. Kadang-kadang tu guru yang mengajar ilmu hakikat, dia terang tu separuh jalan, menyebabkan anak murid dia tu salah faham. Dia bagi contoh macam ni. Dia kata manusia dengan Tuhan ni seumpama kaca, gelas dengan kaca. Dia kata mula-mula kaca, tapi bila dah ditempa, dia jadi gelas, dia jadi pinggan, dia jadi bekas-bekas, jadi pembikat. Asal dia kaca. Bila dah dibagi bentuk, orang sebut gelas, sebut pinggan, padahal gelas dengan pinggan tu kaca juga. Dia nak tuju pada mana? Nak tuju pada Allah dengan manusia. Dia kata kita dengan Allah pun macam tu juga. Asalnya Allah tak ada bentuk, tapi lepas dibagi rupa, dibagi bentuk, nama dia manusia. Tapi hakikat sebenarnya Allah dengan manusia tu sama. Macam kaca dengan gelas tadi lah. Kan kaca dengan gelas kan sama, cuma bentuk je beza. Bila dah ditempa, jadilah tu, jadi bekas. Macam tanah liat dengan labu sayung. Labu sayung tu tanah liat lah, tapi kita sebut labu sayung sebab dah ada rupa. Jadi manusia ni sebab dah ada rupa disebut manusia, tapi sebenarnya kita ni Allah. Dia cerita tara tu je, menyebabkan anak murid dia semua percaya kita ni Allah. Sama kaca dengan gelas sama. Jadi manusia dengan Allah pun sama. Jadi macam mana tak mau bagi anak murid ni salah faham, kita kena cerita kaca dengan gelas ni dia boleh jadi sama 100%, sebab kedua-duanya ada bentuk. Kaca pun ada bentuk, gelas pun ada bentuk. Jadi dia sama 100%. Tapi kita manusia dengan Allah, dia tak boleh sama 100%. Sebab apa? Sebab manusia ada bentuk, Allah tak ada bentuk. Kan beza. Memang yang kita kata tadi kan, asal dia gelas, asal dia kaca. Bila dibagi bentuk jadi gelas, dua-dua pun sama. Kaca itulah gelas, gelas itulah kaca. Jadi kita pun sama dengan Allah. Asalnya Allah, lepas dia jadi bentuk manusia. Manusia tu Allah, Allah tu manusia. Tapi kita kena terang habis-habis. Allah dia tak ada rupa, manusia ada rupa. Jadi dia tak boleh sama. Yang gelas dengan kaca tadi, gelas ada rupa, kaca pun ada rupa. Dia sama, 100% sama. Tapi kalau manusia dengan Allah, dia tak boleh sama. Sebab Allah dia tak terpengaruh dengan cerah gelap. Cerah gelap tak kena pada Allah, tak jatuh pada dia. Yang manusia, kita ni terpengaruh dengan cerah dan gelap. Ni nampak badan kita ni, kita terpengaruh dengan cerah. Sebab kita duduk dalam gelap, tak ada sebarang lampu, kita duduk dalam gelap, dah terpengaruh dengan gelap. Tapi kalau Allah, dia tak terpengaruh dengan cerah dengan gelap, jadi tak boleh sama. Itu yang orang belajar ilmu hakikat, dia jadi tersesat. Sebab dia duk faham kaca dengan gelas sama. Dia tak cerita lebih lanjut. Kaca dia terkena cerah gelap, gelas pun terkena cerah gelap. Memanglah dua-dua sama 100%. Tapi manusia tak boleh sama dengan Allah. Kan? Makhluk tetap makhluk, Allah tetap Allah.